Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bahawa dia kata, ini qad ruzqtu hubba, sesungguhnya aku telah dikurniakan cinta. Bagaimana Nabi SAW tidak cintakan kepada seorang isteri? Dia sentiasa membantu Nabi SAW dalam kesusahan. Dia sentiasa memberikan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Nabi SAW memerlukan bantuan kewangan dalam usaha kerja untuk dakwah memperjuangkan Islam. Sayyidina Khadijah inilah yang memberikan harta. Sehingga kan di satu saat Sayyidina Khadijah sebut, dia kata, kita dah tak ada harta lagi. Andai kata aku ni mati dan tulang belulang aku ni mempunyai harta, jualkan tulang belulang aku ni dan ambil duitnya gunakan untuk perjuangan Islam. Sahabat begitu sekali, manakah suami yang tidak sayang kepada isterinya? Begitulah perjuangan pengorbanan seorang isteri kepada perjuangan Islam. Bukan sebab dia suami, tapi kerana dia Nabi SAW adalah orang yang memperjuangkan Islam, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat seluruh dunia, untuk diamalkan kepada semua manusia di seluruh dunia untuk mengamalkan Islam. Ahmad Al-Tabrani meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju min al-bait hatta yalqa Khadijah fayuhsinu as-sanaa 'alayha fadhakaraha yawman min al-ayyam فأخذتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها فغضب ثم قال والله ما أبدلك الله خيرا منها آمنت إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواسسني بمالها إذ خرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. Hampir tidak pernah Rasulullah SAW keluar rumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Nabi SAW selalu memuji Khadijah, walaupun Khadijah dah wafat. Nabi SAW selalu memuji. Puji pula depan isteri-isteri yang lain. Isteri yang mempunyai sifat cemburu sudah tentu dia rasa cemburu. Siapa perempuan nama Khadijah? Aisyah kata dia tak pernah bertemu dengan Khadijah, tetapi rasa cemburu dengan perempuan tersebut. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan, sehingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku katakan, Aisyah kata, lalu aku katakan, bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telah menggantikannya untuk kepada orang yang lebih baik darinya? Dia nak kata dia ni, Aisyah ni lebih baik daripada Khadijah. Khadijah tu tua, saya ni muda. Sebab apa dia pun jihad tua? Kemudian Rasulullah SAW marah. Saya bersabda, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang mendustakanku. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha mengumpulkan wanita yang pertama masuk Islam. Balik-balik terima wahyu, cerita aku terima wahyu. Isteri dia percaya. Dialah wanita yang pertama beriman. Tak kala umat dia ketika itu menolak iman kepada Allah. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Orang lain menyebut Nabi SAW pendusta, Nabi SAW pembohong, Nabi SAW cakap tipu. Tetapi Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha membenarkan Nabi SAW. Dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha memberikan hartanya untuk perjuangan Islam.
menginfakkan hartanya. Kita tahu dia seorang hartawan, seorang bangsawan, seorang yang kaya, bisnes umumnya berjaya, yang mempunyai harta beruntung-untung, bawa pedagang sampai ke Syam, daripada Mekah ke Syam, lalu bermula alik membawa barang dagangan. Dia memberikan hartanya ketika orang-orang menghalangi, dan aku dikurniakan anak darinya, sementara aku tidak mempunyai anak sama sekali daripada isteri yang lain. Isteri Nabi SAW sebelah orang. Dalam masa-masa satu masa ada 9 orang, dan yang lain semua tak ada anak. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha dikurniakan dengan 6 orang anak daripada Nabi SAW. Begitulah cintanya, sayangnya Nabi SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Al-Imam Ahmad At-Tabrani telah meriwayatkan ini ayat saya sebut hadis yang tadi lah. Tadi saya baca tadi hadis Nabi daripada Sirah Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Mufti. Dalam teks kita ni tak ada dalam teks bahasa Arab. Jadi itulah sifat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Khadijah yang menjadi kebanggaan, yang menjadi sayang Nabi SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Adalah menjadi dalil dan terang dan nyata bahawa perkahwinan baginda Rasulullah SAW bukanlah berdasarkan kepada kepuasan hawa nafsu, tetapi kerana ketinggian akhlak dan nilai agama menjadi ukuran. Nabi SAW ketika umur 25 tahun, orang-orang orientalis barat yang belajar Islam kemudian menggunakan ilmu dia untuk hentam Nabi SAW, untuk fitnah Nabi SAW, untuk cakap buruk tentang Nabi SAW. Dia kata Nabi SAW ni orang yang gila seks, orang yang kahwin banyak, orang yang jahat, kahwin dengan budak-budak, kahwin dengan perempuan muda, kahwin ramai. Tetapi hujah ini dipatahkan balik oleh para ahli ulama sirah, menyebutkan bahawa Nabi SAW bukan bersifat demikian. Nabi SAW berkahwin dengan ramai isteri dengan sebab-sebab tertentu, dan perintah sudah tentu diperintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi SAW menuntutkan sesuatu, membuat sesuatu, menunjukkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Malaikat semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW berkahwin dengan perempuan-perempuan dengan sebab-sebab yang ada. Dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, antara sebabnya kerana nak mempereratkan tali silaturahim dengan sahabat baiknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Antara sebabnya kerana Sayyidina Khadijah ni, Aisyah ni orang yang cerdik, yang pastinya akan melihat Nabi SAW, dan terbukti apabila Nabi SAW wafat menjadi rujukan kepada para ahli ulama ketika itu yang nak belajar tentang Nabi SAW, apa yang berada dalam rumah Nabi SAW, tentang hubungan suami isteri. Aisyah adalah tahu kan, tentang sifat-sifat Nabi SAW dalam rumah. Orang lain tak tahu, Aisyah tahu, dan cerita kepada sahabat-sahabat, menyampaikan kepada sahabat-sahabat para ahli ulama. Di kalangan sahabat ketika itu banyak mengambil hadis daripada Sayyidina Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak sebab-sebab. Dan Nabi SAW nikah ramai pun ketika dah usia tua, ketika umur 50-an, dengan tujuan tertentu. Tujuan politik pun ada, dengan tujuan fiqh pun ada, dengan banyak tujuan. Dan ini telah memantahkan hujah orang dari barat yang mengatakan soalan umum kepada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW seorang yang kaki perempuan, masa muda lah dia kahwin ramai, masa muda lah dia menikah dengan ramai. Tetapi itu tidak berlaku. Umur 25 tahun dia orang kata cerdas
Dia dah matang, dia dah pandai, dia jadi pandai ayat dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku kepada Nabi SAW. Seorang insan yang mulia, seorang insan yang hebat, yang mempunyai sifat-sifat yang baik yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kerana nafsu, sudah tentu wanita yang lain menjadi pilihan, terutama di zaman tepatnya faham jahiliyah, di mana baginda boleh mencari isteri-isteri yang lain di samping Khadijah sejak hari mula perkahwinannya, iaitu ketika umurnya dia peringkat 50 tahun. Dan Nabi SAW orang yang kacau. Sahabat-sahabat kata, kalau tengok bulan mengambang, cantik bulan mengambang. Nak dibandingkan kecantikan bulan mengambang berbanding dengan wajah Nabi SAW, wajah Nabi SAW jauh lebih indah daripada bulan yang mengambang. Handsome Nabi SAW, orang yang paling kacak sekali daripada seluruh dunia. Kita tengoklah satu model-model lelaki yang kacak-kacak, yang menghiasi majalah-majalah dan sebagainya. Nabi SAW jauh lebih handsome, lebih kacak daripada itu. Dan kalau Nabi SAW nak memikat perempuan ketika itu di zaman jahiliyah, sudah tentu Nabi SAW boleh melakukannya. Tetapi itu bukan sifat Nabi SAW. Dalam jangka waktu berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan yang lain. Oleh itu, alangkah tidak benarnya dakwaan para orientalis terhadap peribadi Rasulullah SAW mengenai masalah poligami dengan alasan-alasan yang jahat, tanpa mengambil kira masalah masyarakat yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW dengan menunjukkan contoh poligami yang adil di dalam Islam demi rumah tangga yang baik dan masyarakat yang tidak ada penderitaan di dalamnya, yang menjadi sebahagian dari ciri kemampuan Islam memimpin manusia dalam segala aspek. Dalam ramai-ramai isteri Nabi SAW yang berkahwin sebagai seorang anak dara seorang, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain semua janda. Ada yang berkahwin, Nabi SAW berkahwin dengan seorang wanita yang kehilangan suaminya dalam peperangan, kerana nak meraihkan sahabatnya tersebut, sahabat yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu. Ada yang berkahwin kerana nak menunjukkan hukum halal berkahwin dengan bekas isteri, anak angkat, dan macam-macam lagi peristiwa kalau kita mengkaji sirah Nabi SAW berkahwin dengan isteri-isteri baik. Kita kalau ada di kalangan kita anak-anak muda, perkahwinan ni merupakan perkara yang penting sekali. Kita pun yang tak muda ni, kalau ada anak-anak kita yang nak berkahwin, kita kena cari bakal menantu yang soleh, menantu yang solehah untuk anak-anak kita. Jangan biar kita pilih ikutan. Ini pun yang muda-muda yang ada kat sini, yang nak berkahwin. Nabi SAW kata, "Tunkihul mar'ah li arba'in." Seorang lelaki ataupun seorang perempuan itu berkahwin dengan sebab perkara. Mungkin berkahwin kerana dijamaliha, kerana kecantikan. Mungkin berkahwin kerana nasab keturunan yang baik. Mungkin berkahwin kerana maliha, kerana harta dia. Dan yang keempat, berkahwin lidiniha, kerana agama. Fazfar bidati din, pilihlah kerana agama. Talibat syadat. Kita akan senang bekerja kita. Kita akan hidup dalam keadaan yang bahagia. Ramai orang berkahwin, Nabi SAW semua secara umumnya orang berkahwin kerana harta. Mai orang datang membina anak kita, tengok naik kereta apa, oh
Mercedes. Dia tak tahu Mercedes tu hak pinjam ke, hak sewa punya ke, hak kawan dia punya. Datang pula yang datang meminang. Oh, ni anak datuk ni. Keturunan sebab keturunan. Datang pula yang meminang. Oh, ini saya tahu juga orang. Ini adalah fitrah manusia secara umum. Tapi Nabi SAW kata, dalam banyak-banyak sebab manusia berkahwin, kita nak berkahwin ke anak kita, ataupun kita sendiri nak berkahwin, yang muda-muda ni nak berkahwin, pilihlah anak agama. Tanya dia semayang macam mana, baca Al-Quran boleh ke tak? Kerana bakal isteri kita ni lah yang akan mendidik anak-anak kita. Bakal isteri kita lah yang akan melahirkan anak-anak kita. Kita perempuan pula, ataupun kita yang ada anak perempuan, maka suami itulah yang akan menjadi ketua kepada keluarga anak kita. Maka suami itulah yang akan menjadi ketua kepada cucu-cucu kita. Kalau salah pilih, akan sengsara seumur hidup. Kalau dulu dan tu pakai tudung lampu, dok ada kita dok kerja dia hantar sekolah agama sampai umur 25 sampai umur 20 tahun, dok pakai tudung lampu, elok jangan akhlak dan sebagainya. Tapi sebab salah pilih suami untuk dia, tudung lampu makin lama makin singkat. Mungkin perkara yang tidak diingini akan berlaku. Kerana salah pilih suami. Lelaki yang dulu rajin, warak dan sebagainya, salah pilih isteri. Kemungkinan isteri itu akan boleh menangis dia sedikit sebanyak akan lari daripada agama. Jadi kita peliharalah kekeluargaan kita daripada Nabi SAW dah menunjukkan kepada kita. Contoh Nabi SAW dalam kekeluargaan Nabi SAW menjadi petunjuk kepada kita. Dari mana kehidupan Nabi SAW bersama Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, bersama isteri-isteri yang lain, menjadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan itu. Jadi inilah antara tujuan kita mempelajari hikmah, kita mempelajari sirah Nabi SAW. Di muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit sebanyak adalah manfaat dalam perbicaraan kita pada malam ini, dan kita boleh mengambil sedikit iktibar untuk kita amalkan. Kepada kita ceritakan kepada ahli keluarga kita, kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf andai kata ada tutur bicara yang mengguris perasaan dan sebagainya, yang terkeluar daripada landasan kebenaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu